Soalan 8, Kertas 2, Negeri Selangor tahun 2021. Okey, murid-murid kita baca untuk soalan 8A. Okey, kanak-kanak di bawah umur 12 tahun merupakan 40% daripada populasi di sebuah bandar. Okey, di bawah 12 tahun merupakan 40% populasi di sebuah bandar. Okey, untuk A1, sekiranya 10 orang dipilih secara rawak daripada bandar itu, cari kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya 2 orang kanak-kanak berumur di bawah 12 tahun dipilih. Okey, soalannya masih untuk 12 tahun. Sekurang-kurangnya 2. Jadi kat sini cikgu boleh keluarkan di mana? Okey, untuk A1, cikgu boleh keluarkan di mana N ada 10. Okey, kanak-kanak di bawah 40% tu P sebenarnya adalah 40%. Okey, 40% berarti 0.4. Automatik kita dapat Q. Jadi 1 tolak 0.4 kita akan dapat 0.6. Okey, jadi sekarang dia nak cari kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya 2 orang kanak-kanak. Apakah sekurang-kurangnya? Probability di mana sekurang-kurangnya, at least, maksudnya lebih besar atau sama dengan 2. Okey, jadi murid-murid, maksudnya PX lebih besar sama dengan 2 tu sebenarnya amat banyak ni, di mana probability X sama dengan 2 tambah probability X sama dengan 3 tambah dot sehinggalah probability X sama dengan 10. Sebab kita ada 10. Okey, kalau kita lihat di sini apa yang tak masuk? Yang tak masuk adalah 0 dan 1. Jadi kita boleh tulis begini juga. 1 tolak PX sama dengan 0 tolak probability X sama dengan 1. Okey, sama je working step dia. Cuma dia lebih pendek. Okey. Jadi, apakah rumus yang kita guna ni? Rumus yang kita guna untuk soalan 8 ni, jangan lupa di mana NCR, PR, cikgu tulis balik. NPR, CR. Cikgu sebut lain, cikgu tulis lain. Okay. NCR, PR, QN tolak R. Okay, ini rumus kita. Jadi, kita dah ada P, kita dah ada Q. Okay, masukkanlah 1 tolak N berapa? 10 C0, 0.40, 0.6, 10 tolak 0. Okey. Tolak dengan 10 C1, 0.401. Kita akan dapat 0.6. 10 tolak 1, 9. Okey. Jadi kita kira dengan berhati-hatilah. Okey, dekat sini cikgu akan dapat 1 tolak. Kalau nombor kamu terlalu kecil, jangan risau. Kita kan dah belajar standard form. Kita keluarkan pun dalam bentuk standard form. Okey, 66 darab 10 negatif 3 tolak 0.04 Jadi hasilnya kita akan dapat 9, kita akan dapat 0.9536. Macam tu. Jadi kita berjaya mendapat soalan A1. Okey, seterusnya, apakah soalan A2? Berbunyi, sekiranya variance bagi bilangan kanak-kanak berumur di bawah 12 tahun ialah 192, variance sama dengan 192. Okey, seterusnya, apakah populasi bagi bandar tersebut? Kita nak tahu N keseluruhan. Jadi kita nak tahu N semua. Semua. Bilangan populasi. Jadi variance, kamu kena ingat, variance 192. Okey? Variance sama dengan 192. Apakah rumus variance? NPQ sama dengan 192. Jadi kita nak cari yang N ni lah. Okey. Jadi bila kita masukkan nilai, kita dah ada P, kita dah ada P, kita dah ada Q. Jadi kita masukkan. Cikgu buat macam ni dulu. 192 per PQ. Okey. Jadi 192 P
P saya 0.4, Q saya 0.6. Jadi cikgu dapat 800. Okey, berjaya. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Cikgu padam dulu. Berat badan pekerja dalam sebuah kilang bertabur secara normal dengan min 65 kg dan variance 36. 148 orang pekerja di kilang tersebut mempunyai berat badan di antara 58 hingga 70. Hitung jumlah pekerja dalam kilang itu. Okey, cikgu keluarkan dulu maklumat. Okey, cikgu keluarkan dulu maklumat daripada min sama dengan 65. Variance sama dengan 36, bererti sisihan piawai adalah 6. Okey. Jadi pekerja yang berada di antara 58, okey, ini pekerja dan 70, bilangan pekerja adalah 148 orang. Okey. Jadi sekarang dia nak tahu jumlah keseluruhan, jumlah pekerja semua. Jadi apa-apa pun kita kena cari dulu kebarangkalian pekerja yang berada di antara 58 hingga 70. Okey. Daripada situ kita boleh carilah nilai yang apa yang dia nak. Okey, untuk B. Okey, kita perlu cari di mana probability, okey, di mana lebih kecil 70. Okey, jadi kita masukkan dalam formula dulu, kita tukar kepada Z score, di mana probability di mana 58 tolak min per sisihan piawai, automatik dah bertukar Z. Jadi 70 tolak 65 per 6. Tutup balik bracket. Okey, di sini ringkaskan, kamu akan dapat negatif 1.167. Pastikan 3 tempat perpuluhan saja. 0.833. Okey. 3 perpuluhan ke? Cikgu bagi ni. 3 tempat perpuluhan saja. Ni terlebih 1. Okey. Jadi, kalau begini, okey. Kalau dah ada bentuk macam ni, cikgu suka buat graf dulu. Buat graf nak bagi nampak, okey, perjalanan working step kita ni. Okey, alamak. Di mana satu bernilai negatif, satu lagi bernilai positif. Okey, murid-murid, ini bererti, kita nak cari kebarangkalian di antara mereka, bererti kebarangkalian kita yang saya belorek ni. Okey, jadi kita kena cari nilai tail lah. Nilai tail tu bererti berapakah nilai di sini, berapakah nilai di sini. Okey, jadi kita kena cari satu persatu. Okey, cikgu cari dulu 1.167. 1.167, jom kita kena pergi ke jadual normal. 1.167. Okey, 1.167, cikgu highlight. Tengok cikgu highlight macam mana? 1.1 dulu. Okey, 1.1, ini kawasan dia. Lepas tu baru 6. Cikgu pergi kat 6. Dan cikgu pergi kat 7. Okey, kesimpulannya bacaannya adalah di sini. Yang cikgu, persilangan dia. Sini dan sini. Okey, jadi macam mana cara nak baca dia adalah 0.1230 tolakkan dengan 14 letak paling hujung. Okey, begini. Okey, cikgu akan dapat 0.1216. Okey, jadi cikgu pindah kat sini. Sini adalah 0.1216. Okey, tail kiri. Kita pergi tail kanan pula. Kita baca 0.833. Okey, kita pergi pula 0.833. Okey, cikgu padam sini, tak nak bagi keliru. Okey, tengok cikgu highlight 0.8. 0.8, mana 0.8? Ni 0.8. Lepas tu 3 yang kedua, turun bawah. 3 yang kedua ni, sini 3. Okey, jom kita tengok persilangan dia di sini. Sini dan
sini. Jadi cara kita nak kira 0.2033 tolak 8 letak paling hujung. Jadi kita akan dapat 0.2025. Okey, jadi 0.025 tu adalah nilai kebarangkalian tail yang di sebelah kiri. Okey, murid-murid, sekarang kita nak cari nilai kebarangkalian yang di kawasan merah ni. Kesimpulan dia melibatkan kiri dan kanan keseluruhan ruang. Jadi dia melibatkan 1 tolak 0.1216 tolak kiri dan tolak kanan. Jadi kita akan dapat 0.6759. Yeay, berjaya mencari jawapan. Okey, berjaya mencari jawapan untuk B. Okey.